Nanti kau potong lah mula-mula. Pergi ke slide dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi kepada pelajar-pelajar tahun EVM tahun 1 ETN. Jadi untuk kelas online kali ini kita akan mengadakan satu sesi rakaman video lah. Okey, rakaman video untuk cover topik pengatur caraan microcontroller yang ada pada tajuk 2 kamu ini, iaitu menggunakan loops lah. Okey, membuat program menggunakan loops. Jadi apakah yang penting pada kali ini? Saya buat video supaya satu, senang untuk kamu tengok balik kandungan-kandungan yang ada pada loop, sebab bagi saya loops ini merupakan satu komponen yang sangat-sangat penting dalam pengatur caraan microcontroller. Okey? Jadi kita boleh mulalah tanpa membuang masa, sebab video ni saya nak buat concise as possible supaya kamu boleh senang nak skip. Okey? Jadi kita mulalah macam biasalah. Sebelum kita mula apa-apa, kita akan tanya pada diri sendiri, kita akan tanya pada cikgu, apakah yang dimaksudkan dengan loops? What are loops? Okey, kata kunci untuk loop. Okey, kalau kamu tengok dekat image yang ada pada sebelah kanan itu, okey, adalah satu kitaran. Okey, loops ni adalah satu kitaran ataupun gelang. Okey, dan kata kunci kalau dalam bahasa Inggeris ni adalah repeat ataupun berulang. Maksudnya kalau kita kata sebut sahaja loop, maka ia adalah satu benda yang akan berulang. Okey, satu kali, dua kali, tiga kali, selamanya pun boleh. Okey. After a task is done, setelah sesuatu kerja itu siap, maka loop itu akan memulakan balik proses kerja itu daripada awal, daripada A. Sebagai contoh, yang ini contoh ini saya ambil untuk kita punya kehidupan seharian. Okey, wake up, kita bangun, kita makan pagi, kita pergi kerja ataupun kita pergi ke kelas menimba ilmu, lepas tu kita pergi makan tengah hari, lepas tu kita balik rumah, kita makan malam, kita tidur, lepas tu esok hari bangun, kita akan ulang balik loop. So your life adalah satu loop. Okey, jadi dekat sini kita nak ambil konsep ini dan kita bawa kepada programming. Okey, baik-baik tuan-tuan dan puan. Okey, kenapa loop penting dalam pengatur caraan? Why are loops important in programming? Okey, di dalam pengatur caraan saya pasti ada banyak tugas yang kita boleh letak dalam microcontroller, pengawal makro tu, ada banyak tugas. Jadi kalau kita nak buat tugas yang berulang, tugas yang sama, okey, lepas ni saya akan tunjukkan contoh. Okey, it is important to include loops for tasks that can be repeated more than once. Maksudnya kalau tugas itu boleh diulang lebih daripada sekali, lebih baik kita menggunakan loop berbanding dengan kita type balik line yang sama. Okey, apa yang saya maksudkan dengan statement ini adalah, kalau lepas ni kita akan tengok perbezaan di antara saya ulang balik line itu dengan saya menggunakan loop. Okey, yang kedua, yang kedua ni sebenarnya point saya lah. Instead of typing each line repeatedly, okay, you can design loops to repeat tasks as many times as you want, including indefinitely. Maksud indefinitely dekat sini adalah kita boleh design, kita boleh reka satu loop yang boleh mengulang tugas itu selamanya, sampailah program microcontroller itu dipadam. Okey, kita tengok kepada contoh yang ada pada paparan ini dekat skrin saya ini. Okey, kalau adik-adik tuan-tuan faham, okey, apa yang ada dipaparkan pada skrin ini adalah RB6 kita assign kepada kosong, kita tunggu 100 milisaat. Lepas tu RB6 kita assign kepada 1. Maksudnya dekat sini RB6 itu berkelip. Okey, kita tengok kepada 4 line yang pertama. Okey, 4 line yang pertama. Saya cuba pakai pen dulu. Okey, ballpoint. Okey, 4 line yang pertama. Okey, merupakan satu tugas yang saya bagi untuk membuat loop.
Bukan loop, ini belum loop lagi, salah. Ini bukan loop lagi. Ini adalah kita buat manually. Okey. Off, tunggu, on, tunggu, off, tunggu, on, tunggu. Maksudnya 4 kali dia akan berkelip dekat sini. Okey, saya dah reka dia supaya dia berkelip 4 kali. Okey. Okey, based on the example, kalau tengok balik kepada sini ada 16 line untuk membuatkan pin B6 itu berkelip 4 kali. Okay. Bagaimana kita boleh pendekkan kod itu supaya kita tak payah tulis sampai 16 line, semata-mata kita nak pin itu berkelip sebanyak 4 kali. Okay. Mari kita tengok dengan contoh while loop dahulu. Okay. Kalau tengok kepada title itu while ARGS, maksud ARGS itu adalah argument. Maksudnya apa yang dalam while loop kena ada sesuatu. Okay. Apa syarat dia? Okay. The while loop can be said to have an argument. Satu ataupun lebih daripada satu syarat kita boleh gunakan sebagai syarat, as a condition for the loop to keep running. Maksudnya dia akan sentiasa cek syarat itu sama ada ditepati ataupun tidak, dan program itu akan teruskan loop itu ataupun keluar daripada loop itu berdasarkan syarat yang diletakkan di dalam argument itu. Okay. Kebiasaannya, the argument can be declared as an integer. Saya akan tunjukkan contoh. And then assign as a value that will be checked. Maksudnya setiap kali loop itu nak ulang, dia akan check balik syarat itu, lepas tu barulah dia ulang. Okay, kita tengok kepada example code dekat sini. Okay. Jadi di manakah loop saya? Adalah dekat sini. Okay. While x less than 4, dan setiap yang berada dalam kurungan ini, okay, setiap yang ada pada dalam kurungan ini sehinggalah penutup dia. Okay, itulah loop dia, badan loop dia. Okay, kita tengok kepada perincian, kepada kendalian loop ini. Okay, an integer x is declared and set to a value of 0. Okay, ini adalah line yang pertama. Okay, kita buat satu variable, satu pemboleh ubah yang kita namakan sebagai x, dan kita letakkan nilai kosong pada permulaannya. Kosong, maksudnya sekarang x ini bernilai kosong. Okay, apabila loop itu start, dia akan check. Sekarang ni x kosong, dia akan check adakah dia kurang daripada 4. Kalau kurang, yes. If x is less than 4, maka dia akan run badan loop ini, dia akan klipkan sekali. Okay. Dan kalau kita tengok kepada nombor 4, dia ada, saya dah tambah satu line dekat sini adalah x plus plus. Okay, x plus plus ini maksudnya nilai x itu ditambah kepada 1. Maksudnya sekarang 0 plus 1, nilai x yang baru adalah 1. Alright? So kita tengok sekarang ini nilai x yang baru adalah 1. Okay, cek lagi dalam loop, adakah 1 kurang daripada 4? Okay. Kalau ya, dia akan clip sekali lagi. Okay, lepas tu x akan tambah 1 lagi dan jadi 2. Sekarang nilai yang baru x adalah 2. Okay, dia akan ulang x2, cek loop, kurang daripada 4, clip lagi, tambah 1, 3, cek lagi, kurang daripada 4. Betul? Okay, kalau betul, dia akan ulang lagi loop itu. Dan apabila x menjadi 4, maka argument itu di dalam loop itu dah salah. Sebab 4 dia tidak kurang daripada 4. Jadi bila loop itu false, dia akan false lah. Okay, bila dia dah tak betul syarat dia, argument dia dah salah, maka dia akan keluar daripada loop itu. Maka RB6 tu tak akan lagi berkelip. Alright? Jadi dekat sini bagaimana kita nak buat loop itu supaya dia run unlimited? Maksudnya dia tak akan habis, indefinite. Okay, itu istilah yang betul, indefinite. Maksudnya dia tak akan berhenti pada setiap masa. Okay? Kalau kita tengok di dalam contoh-contoh program yang sebelum ini, dia ada satu loop yang spesifik yang dinamakan sebagai while one loop. Okay, while one loop ni dia akan run forever. Sebab argument dia adalah 1. 1 tu maksudnya true lah. Maksudnya dia akan sentiasa true, while true. Okay, setiap kali dia ulang, dia akan check betul. Maka dia akan sentiasa ulang sampailah program itu
ditutup secara manual. Itu awak tutup switch lah. Okey. Okey, ni sebenarnya untuk ni lah. Okay, ada apa-apa soalan? Mungkin boleh letak dalam komen ataupun boleh hubungi saya lah. Okey. Jadi seterusnya, maafkan saya, tutup dulu. Okey, jadi seterusnya kita tengok kepada satu lagi loop yang lebih spesifik, iaitu for loop. Apa beza for loop dengan while loop? Kita akan tengok. Okay, jadi for loop is basically more organized way to design loop. Okay, if you notice in the while loop, we declare a variable x, assign x to a value, and then increment x. Okay, kalau kita tengok kepada kod yang sebelum ini tadi, yang saya dah underline merah itu, kita atas kali ini declare a variable x, lepas itu assign argument. Yang bawah sekali adalah increment x kan. Okey. Jadi for loop ini kita boleh letak kesemua itu dalam satu baris. Okey, dalam satu baris sahaja. Okey, kalau saya pindahkan kod yang tadi itu kepada for loop, maka dia akan nampak sebegini. Kalau tuan-tuan dan puan-puan perasan, dalam for tu dia ada 3 argument. Mesti ada 3 argument. Okay, tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Argument yang pertama adalah untuk declare variable. Maksudnya int x sama dengan kosong itu di dalam for loop dan tak ada lagi dekat atas. Okay. Yang kedua adalah argument condition, syarat. X mestilah kurang daripada 4. Contoh ambil yang tadilah. Okay. Dan argument yang ketiga adalah operasi dia. Okay. Setiap kali loop ini habis, maka nilai x akan ditambah dengan 1. Okay. Jadi kelebihan for loop ini dia adalah very robust and powerful tool with many purpose aside from repeating tasks. Okay, for loop ni kita boleh gunakan untuk banyak lagi perkara selain daripada blinking LED. Ada banyak lah. Okay, ada banyak. Macam operasi matematik. Kalau tuan-tuan dan perempuan mungkin satu hari nanti ambil numerical method, di mana tuan-tuan perlu apply formula tu, contoh 2000 kali. Maksudnya boleh buat dalam satu for loop lah 2000 kali. Okay, ulang sampai 2000 dia akan stop. Okay. It is important for the mastery of programming in general. Maksudnya untuk kalau tuan-tuan dan perempuan ingin menceburi bidang programming, okay, pengatur caraan bukan sahaja dalam Arduino, bukan sahaja dalam PIC, malah Arduino, selain daripada itu Raspberry Pi, C++, C Sharp, Java dan sebagainya, for loop ni memang digunakan. Okay. Nanti kau cut. Diskat. Ada. Kan? Nanti kau potong lah. Okay. So next, how do we use loops to detect inputs? Okay. Kita boleh menggunakan loop untuk mengesan masukan. Okay. Switch, sensor. Okay. Jadi we can apply while loops to detect if an input is high or low. Maksudnya kita boleh check pin input itu is equals to high satu ataupun low, dan dalam badan itu kalau sensor itu mengesan sesuatu, apa yang kita buat dalam loop itu. Okay. Jadi soalan saya dekat sini adalah how do you think this can be done? Okay. How do you think this can be done? Okay, kita akan masuk kepada sesi demonstrasi menggunakan Proteus. Okay. Disebabkan mod kita mod PDPR, jadi saya sarankan tuan-tuan dan puan-puan menggunakan Proteus sebagai satu cara untuk melakukan amali. Sebab dalam sini kita boleh membuat program, kita boleh pasang kod menggunakan high-tech C compiler ataupun XC8, dan kita boleh pasang skematik dekat sini untuk test, untuk run, untuk membuat simulasi kepada program yang telah diletakkan kat sini. Okay, apa yang saya ada dekat sini adalah example yang tadi, example yang saya terangkan tadi, iaitu while x less than 4, dia akan berkelip sekali, increase x. Okay. Jadi kita buang ini dulu.
Okay, jadi sedikit sebanyak yang penting dalam kod ini adalah yang line yang ke-9, config WDTE off, itu watchdog timer off. Okay, dan selain itu saya yakin tuan-tuan dan puan-puan dah tahu maksud ansel H, trace dengan port. Apakah fungsi 4 line ini? Okay. Jadi line yang baru yang dekat sini yang baru kita akan belajari adalah declare variable x untuk digunakan di dalam loop. Okay, kita cuba compile. Okay, compile successfully. Okay, kalau saya run program ini, apakah yang tuan-tuan dan puan-puan boleh jangka keluaran dia? Okay, kita pergi kepada schematic capture. Okay, saya gunakan LED bar graphic ini supaya senang lah, tak payah pasang banyak-banyak. Okay, dan setiap kita gunakan pin D0 dan D7. Kalau tadi dalam example saya gunakan B6 kan. Okay, sekarang ni saya gunakan port D pula. Okay, kalau saya run, kita akan nampak kat sini 1, 2, 3, 4. Okay, dia stop berkelip. Sebab apa? Sebab nilai X pada kali yang keempat itu adalah 4. Maka dia dah false. Bila dia false, dia tak akan lagi run apa yang di dalam while. Itu adalah loop, tuan-tuan dan puan-puan. Okay, jadi syarat yang tuan-tuan, argument yang letak dalam bahagian loop ini, saya highlightkan line ini, adalah sangat-sangat penting untuk memastikan bahawa loop itu berjalan ataupun running mengikut kehendak dan spesifikasi tuan-tuan dan puan-puan. Nanti soalan dalam exam kata nak loop itu running 7 kali. Jadi kena kira lah. Kena kira. Bila puan-puan, tuan-tuan puan-puan kira, dia bukan kira daripada 1. Okey, sebabkan nilai asalnya adalah 0, maka tuan-tuan puan-puan nak kena kira daripada 0. 0, 1, 2, 3. Okey, maksudnya dah 4 kali dah ni. 4 kali. Bila X itu 4, maka loop ini dah tak boleh running. Sebab argument ini dah salah. Okey, apa jadi kalau saya letak less than or equals to 4? Okay, less than or equal to 4. Kita tengok berapa kali dia akan berkelip. Okay, lepas compile kita cuba run. 1, 2, 3, 4, 5. Kan lebih sekali sebab 4 is equals to 4. Okay, saya dah letak equal tadi kat situ. Maksudnya argument pada kali ini dia masih true walaupun X itu dah nilai dia 4. Okey. Jadi berbalik dekat sini untuk kita nak tunjuk lah, kita nak tunjuk. Okey, secara nyata. Okey, selepas dia keluar loop, kan program tu keluar daripada loop, dah argument dia dah salah. Mana dia pergi? Okey, oleh itu saya nak buat testing kat sini. Saya onkan, saya hidupkan lampu D7. Sekiranya dia keluar daripada loop itu. Okey, kita cuba compile. Okey, ada error kat sini, kita nak tengok. Okay, unidentified D7. Okey, kesilapan saya dekat sini, setiap kali saya nak main tukar satu spin, saya kena ada huruf R. Okey, dia tak boleh D7 saja. Okay, kita compile sekali lagi. Okey, mari kita cuba. Okey, kita tengok dia akan 4 kali. Okey, bila loop tu dah keluar, dia akan hidupkan RD7 sahaja. Okey, maksudnya bila dia keluar daripada loop, okey, saya highlightkan loop. Bila dia keluar daripada loop, dia akan terus kepada line yang seterusnya. Dia tak balik kepada atas, dia tak balik ke tempat lain, dia akan seteruskan di luar loop itu. Okey, saya pendekkan kat sini. Dia akan pergi kepada line yang seterusnya. Okey. Kalau tuan-tuan dan puan-puan perasan, kesemua loop saya ini di dalam while one. Okey, ini anak-anak dia, anak-anak while one ni ada 2. Okey, anak-anak while one yang pertama adalah satu lagi while loop di dalam while one dan RD7.
Okay, saya rasa untuk while loop kita dah boleh ini example lah. Ini example. Dan apa kata kalau kita nak letak input pula? Okay, kita nak letak input. Saya tak nak letak pakai integer. Okay, kita nak letak input. Okay, kita adjust sikit. Sekarang ni kalau sebelum kita declare input, kita kena letak trace baru. Katakan saya nak gunakan port C sebagai input. Okay, trace C 0 B 1111 1111. Maksudnya dekat sini setiap daripada pin daripada port C itu saya gunakan sebagai input. Okay. Alright. Okay, dekat sini skematik kita kena tambah switch dulu lah. Katakan saya nak gunakan input saya dalam bentuk switch. Okay, switch. Okay, simple switch saja. Mana ni? SPST kah? Okay, port C. Okay, switching dia ada satu. Kita gunakan kaedah active high lah. Active high maksudnya bila dia switch on, dia akan memberi nilai 1. Okay, dan kita akan gunakan perintah 10K untuk groundkan dia. Okay, maksudnya kalau saya press switch ni, saya tekan switch ini, dia akan mengalirkan VDD. Okay, kalau tak dia akan default, dia akan kembali kepada ground. Alright. Jadi dekat sini while one tu tak boleh, kita tak ubah. While one itu adalah biasanya dalam PIC kita kena gunakan while one. Alright. Jadi untuk membuat pembacaan kita gunakan RC lah, samalah while RC. Okay, kalau RC itu high, maka RD kosong akan berkelip. Kalau tak, dia akan kembali kepada RD 7. Okay, kita cuba. Salah, kita mistake dekat sini. Saya tak letak RC mana. Okay, RC kosong kan. Okay, tengok switch balik. Kita sambungkan kepada RC kosong. Alright. Kita compile lagi. Okay, sekarang ni okay, X dia tak unidentified identifier X. Maksudnya X ni saya kena buang lah, sebab saya dah buang int X tadi. Okay, kena buang. Okay, expression syntax bagian mana ni? 3C. Okay, tengok sama dengan saya hilang. Okay, jadi pastikan tuan-tuan dan puan-puan bila tulis kod, compile, tengok di mana masalah dia. Mungkin ada. Sometimes problem yang tuan-tuan dan puan-puan hadapi tu sebenarnya simple, cuma kena tengok betul-betul saja. Okay, tengok betul-betul di manakah silap dalam programming tu. Okay, so sebelum saya mula, cuba jangkakan apakah keluaran yang akan dapat kat sini. Okay, sekarang ini sebabkan saya tak tekan switch, maka dia akan dekat source code saya tadi false kan. Okay, dia tak high, C ni tak high, maka dia false. Jadi dia akan keluarkan yang ini. Bila saya tekan, okay, maka dia akan jadi true. Bila dia jadi true, dia akan jalankan apa yang di dalam, apakah yang ada di dalam loop itu tadi. Okay. Dan macam mana saya nak tutup yang ini ya? Ada cara dia. Okay. Jadi sekiranya dia yang switch saya ditekan, maka saya tutup dah dulu RD7 itu. RD7 saya off kan. Okay, maka saya akan on RD0. Kita cuba compile lagi. Okay, proses penulisan kod dia kena sentiasa incremental. Incremental ni maksudnya tambah baik perlahan-lahan. Dia tak boleh sekali tulis
terus dapat perfect. Tak boleh. Okay, kena tambah sikit-sikit, buang sikit-sikit mengikut apa yang tuan-tuan dan perempuan nak. Cuma yang tuan-tuan dan perempuan kena faham adalah di mana kita nak tambah dan di mana kita nak buang, itu yang penting. Okay, so itu pentingnya penguasaan flowchart. Saya ulang balik, penguasaan flowchart itu penting supaya tuan-tuan dan perempuan tahu di manakah di dalam flow itu tuan-tuan dan perempuan nak add ataupun buang programming ataupun line. Kita cuba lagi. Saya dah compile tadi kot. Okay, ini tengah on. Saya offkan dulu. Okay, sekarang ini pada keadaan off, RD7 on. Bila saya hidupkan, RD7 dia akan off dan dia akan klipkan RD0. Itulah adalah cara untuk menggunakan while sebagai input. Okay, sebagai input. Okay, itu kelebihan while berbanding for. Kalau tuan-tuan dan perempuan menggunakan for, kita tak boleh nak gunakan input. For tu hanya untuk variable sebab dia memang spesifik memerlukan 3 argument itu variable itu. Okay? Jadi sebelum kita sebelum saya ni kita tengok kepada bagaimana nak gunakan for pula ya. Okay, kalau for kita buang dulu. Tak apa, tak ada masalah, kita buang. Okay, sekarang ni kita ada blank slate, maksudnya kod yang kosong lah. Okay, yang trees D, trees C tu saya tak buang dulu. Walaupun trees C tu sepatutnya saya buang lah, kita tak guna pakai dah. Tapi untuk demonstrasi ni kita straight kepada for loop. Okay, jadi untuk for loop, let's see. Kita ada 3 argument kan. Pertama sekali kita kena declare variable int. Katakan saya nak gunakan nama int saya adalah limit. Okay, yang saya letakkan nilai asal dia adalah kosong. Seterusnya saya nak setkan syarat limit itu. Let's say saya nak dia berkelip 9 kali, maka saya letak 9 lah. Okay. Dan operasi pada setiap penghujung loop adalah limit plus 1, plus ataupun limit plus 1. Okay, dua-dua boleh, tak ada masalah. Okay, ini adalah base asas kepada for loop tuan-tuan dan perempuan. Okay, limit plus plus. Okay, dan saya buka kurungan. Okay, bila setiap kali tuan-tuan perempuan buka kurungan, pastikan terus tutup kurungan itu dan isi di dalam pertengahan dia. Okay, sekarang ini saya nak hidupkan D7 pula. Okay, saya nak blink D7. RD7 kita high, RD7 kita low kan. Okay, tetapi di antara high dengan low tu kita mesti letak delay MS. Okay, kita gunakan 500 lah, senang untuk kita tengok. Okay, sekarang ni dia akan berkelip. Okay, kita cuba compile. Okay, ada error. Tengok mana error. Okay, sekarang ni kita ada pairing dengan while 1, pairing MP18. Maksudnya kita kurang satu lah untuk void main. Okay, let's see. Okay, setiap kali tuan-tuan dan perempuan buka kurungan mesti ditutup. Mesti ada pasangan dia. Dia tak boleh seorang-seorang. So let's see. Okay, kita tengok 9 kali ke tak? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay, kenapa dia ulang tuan-tuan dan puan-puan? Kenapa dia ulang? Okay, kita stop dan kita kena tengok balik. Okay, sebab dia ulang adalah apabila tamat saja 9, maka loop ini akan keluar. Dia akan balik kepada while 1. Okay, dia akan balik kepada while 1. Maka bila dia balik kepada while 1, dia akan run balik for. Maka limit ini dia akan set balik kepada kosong.
Dia akan set balik kepada kosong, meaning dia akan reset. Jadi macam mana tuan-tuan dan puan nak elakkan reset itu, kita declare dekat atas lah, dekat sebelum while tu lah. int limit okey. Dan dekat sini kita gunakan salah limit. Okay, let's see dapat tak? Okey. Kita cuba run. Tengok. Okey, 9 kali saja. Dia stop. Okey, ada kelebihannya tuan-tuan dan puan-puan declare di dalam for loop, ada kelebihannya tuan-tuan dan puan-puan declare di luar for loop. Okey? Ada kelebihan dia. Okey, kadang-kadang kita tak nak juga dia berhenti kan. Dalam program yang panjang, kadang-kadang kita nak dia reset setiap kali. Okey, boleh jadi, tak ada masalah. Okey, cuma dekat sini kebiasaannya kita memang declare di dalam for loop tu lah. Okey. Okey, saya nak bagi satu contoh yang menarik. Okey, int limit. Okey, katakan kita declare di dalam S0. Okey, lepas tu saya nak buat satu lagi for. Okey. Kita ada dua for sekarang. int limit. Kita letak limit 2 lah. Okey. Pasangan limit 1 adalah limit 2. Kita letak kosong. Limit less than 9. Kita letak ni lain lah. Kita letak 5 lah. Limit plus. Okay, let's see. Okay, jadi untuk dalam kitaran ini saya nak letak RD kosong. Okay, RD kosong instead of RD7. Okay, kita cuba compile. Okay, dah satu error. Tengok error apa. Okay, saya tak tukar. Saya tak limit 2 kat sini. Sini pun kena limit 2 lah. Dia tak boleh limit. Alright. Jadi jangkaan dia adalah RD7 akan menyala, akan berkelip sebanyak 9 kali, dan RD0 akan berkelip sebanyak 5 kali. Kita tengok. Betul ke tak? Okey. Okey, lepas tu dia akan ulang balik kan? Lepas tu dia akan ulang balik. Okey. Okey, jadi satu lagi saya nak tunjuk yang terakhir, yang ini advance sikit lah. Okey, macam mana kita nak buat binary pattern lah, binary pattern kan? Okey, kita gunakan port D. Okey, port D ni maksudnya saya nak kawal satu keseluruhan port itu. Okey, saya nak keluarkan keseluruhan port itu mengikut nilai limit. Okey, maksudnya kalau limit tu 9, saya akan masukkan nilai 9 tu ke dalam port D. Nah, macam mana? Okey. MS kali 500. Okey, kita cuba compile. Okey,
Okay, daripada kosong, maksudnya sebelum dia masuk ke dalam pot D, dia akan tukar kepada binary dahulu. 0, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tu lah. Okay, tapi untuk example ini, kita kena sambung lah, sambungkan ke semua pot itu. Okay, ya, jadi yang ini kepentingan dia adalah, yang penting yang tuan-tuan dan puan kena tahu sebelum kita run adalah macam mana nak menukarkan nombor desimal kepada binary. Maksudnya apabila kosong, tidak ada lampu menyala. 1, lampu atas sekali menyala. Kalau 2, kalau tukar dalam binary adalah 1 0 kan, jadi 1 0 1 1 and then 1 0 0 dan seterusnya. Okay, let's try. Mistake, lupa lah. Okay, kita kena sambung. Kalau ikutkan setiap daripada LED ni kena ada perintah masing-masing. Tapi untuk kita menyenangkan, okay, do not try this at home. Okay, not try this at home. Okay, saya ambil shortcut. Jalan pintar, jalan pintas, bukan jalan pintar, jalan pintas. Okay, kita tengok binary pattern. Tekan run. Okay, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay, betul kah? Saya tak pastilah. Okay, dia ada, mungkin ada beberapa. Kalau dia kena hidupkan ke semuanya sekali, mungkin itulah sebab dia perintah tu tak boleh share sebenarnya. Mari kita buat proper sikit lah. Mungkin 2 perintah boleh share 1. Okay. Aku nak zoom in. Okay, kita buang. Saya copy. Paste, kita paste sebanyak mungkin lah. Kita delegate sahaja. Okay, 230. Okay, 2 ini ambil 1, 2 ini ambil 1. Okay, kita cuba run lagi. Okay, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0. Okay. Oh, lupa pula. Tengok. Tak disambung ke ground memanglah. Right. Sambung ke ground. Mesti ya, pastikan lita anda mengikut sambungan yang betul. Okay. 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Okay, yang ini betul. Okay, yang ini mengikut urutan yang betul. Ini adalah kita panggil sebagai binary pattern. Okay, binary pattern. Okay. Okay, bagaimana saya nak suruh dia satu-satu? R0, RD0, RD1, RD2. Okay, ini yang last lah. Okay, kita letak sebagai 0, 2, 4, 8. Kita catat kat sini 64. Okey, di sinilah kita tengok kepada kuasa for loop ini. Sebab di dalam operasi pada penghujung itu, saya squarekan limit itu. Maksudnya limit darab dengan limit. Okey, kita cuba. Jangan tak cuba tuan-tuan. Okey, jadi bila tuan-tuan dan puan kat rumah nanti buat dalam Proteus, try to experiment. Tidak ada masalah tuan-tuan dan puan eksperimen dalam Proteus sebab
tuan-tuan dan perempuan tak pasang litar, dia takkan short, dia takkan rosak, dia takkan hangus, tak ada masalah. Okay, as long as you have the curiosity to try, then you should try. Let's see how this one will work. Will it run? Okay, takkan hidup pun. Sebab dia takkan hidup sebab limit tu saya letakkan kosong. Kalau kosong square, kosong juga. Lepas tu dia square lagi, kosong lagi. Okay, what if kita mulakan dia dengan 2 or 1 atau 2 lah. Cuba dengan 2 lah. Okay, 2 dia dapat di square. Ataupun tak. Kita cuba 1. Lepas itu instead of limit square, kita limit darab 2. Okay. Okay, limit darab 2. So this is probably the correct one. Okay, jadi setiap operasi itu, setiap kali dia habis kitaran 4 ni, dia akan darab 2. So 1 times 2 is 2, 2 times 2 is 4. Okay, jadi nilai limit tu akan 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64. Okay, so saya letak sini 65 lah, supaya dia yang 64 tu dia boleh on. Okay, let's see. Let's try and simulate. Nak ke tak? Macam tak nak ya? Okay. Mungkin kita letak sini limit is equals to limit times 2. Okay. Tambah baik lagi. Okay. Let's see if this works. Okay. This one is correct. Okay. Jadi ini adalah running light. Tapi running light yang saya buat ni running light yang kata kalau tuan-tuan dan perempuan dah pakar, dah mahir, dah faham lah. Kalau tak faham, kalau tak mahir lagi, mungkin ada cara-cara yang lain untuk buat running light. Saya dah ajar dah tuan-tuan dan perempuan pada kelas yang sebelum ini sebenarnya. Okay, cara untuk buat running light. Alright. Okay, jadi sampai situ sajalah demonstrasi dan kelas pada hari ini, rakaman ini. Kalau ada sebarang soalan, sebarang pertanyaan, okay, inquiry, tuan-tuan dan perempuan boleh hubungi saya. Okay, selain daripada itu, kita akan berjumpa lagi lah pada minggu hadapan untuk kelas pengawal makro yang seterusnya. Alright, jadi wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya tengah hari dah. Okay, dan selamat tengah hari. Terima kasih.